Kalau kita tengok dari segi COVID pandemik sekarang yang sedang hangat jugalah, kita boleh ibaratkan COVID-19 ni sebagai api atau unggun api. Dan vaksin tu sebagai air. Dan kalau kita tengok sekarang, memang kita tak mampu untuk, kita tak mempunyai air yang mencukupi atau vaksin mencukupi untuk menghapuskan semua unggun api. Tetapi apa yang kita perlu fikir sekarang ialah mungkin vaksin yang kita ada sekarang boleh mengurangkan atau mengawal percikan yang akan berlaku daripada unggun api ini. Itu matlamat yang kita sekarang. Namun isu utama adalah penolakan penerimaan vaksin oleh masyarakat. Golongan vaksinasi tidak pernah berhenti memanipulasi segala faktor hingga setiap hari ada sahaja cerita negatif mengenai vaksin disebarkan. Apa yang menggusarkan sebahagian daripada mereka menggunakan nama agama sebagai hujah untuk menolak vaksin. Mereka percaya bahawa vaksin dicipta daripada bahan yang haram dan apabila bahan ini masuk ke dalam badan mereka, maka ianya akan mencemarkan kesucian anggota badan. Fahaman ini sedang giat aktif disebarkan di media sosial pada masa kini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata, tindakan undang-undang boleh diambil ke atas golongan anti-vaksin yang dikesan cuba menghasut orang ramai daripada menerima suntikan vaksin COVID-19. Sebarang perkongsian, komen ataupun komunikasi yang bersifat jelik, mengancam dan palsu adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang jika disabit kesalahan, anda boleh dihukum penjara tidak lebih 1 tahun atau denda tidak melebihi RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat di bawah Akta Hasutan 1914. Dan pada pihak anti-vaksin ni, kan, mereka ni cuba menggagal. Kerana kita anti-vaksin, kita menyebabkan negara kita ni tak dapat mengatasi masalah COVID dan kita lihat kesannya ekonomi. Kesannya pada rakyat yang susah. Kesannya mereka yang nak cari makan ni. Jadi kita kena lihat, jangan kita buat tindakan anti-vaksin tanpa sebab dan kita menyusahkan negara dan menyusahkan rakyat. Dengan semangat kita jaga kita, penting semua pihak sama-sama berjiwa besar dan berfikiran lebih jauh dalam usaha melawan pandemik. Ini kerana dengan pengambilan vaksin, kadar kebolehjangkitan boleh dikurangkan termasuk tanggungjawab berat serta meletihkan yang digalas oleh barisan hadapan. Vaksin adalah salah satu cara untuk kita melindungi diri kita dan juga melindungi semua rakyat di luar sana. Kerana kita jaga kita melindungi kita dan semua rakyat. Terutamanya kami sebagai frontliner terpaksa berhadapan dengan kes-kes COVID yang datang yang pada asalnya kami tak tahu status pesakit yang sampai di tempat kami. Jadi sekiranya
semua rakyat Malaysia mengambil vaksin sedikit sebanyak, kita boleh membantu untuk mengurangkan dan memutuskan rantaian COVID-19. Okay, saya ingin mensyorkan semua orang awam, terutamanya rakyat Malaysia, untuk pengambilan vaksin, kerana pengambilan vaksin ini sangat penting untuk anda dan juga keluarga anda juga. Kesemua jenis vaksin yang ditempah kerajaan telah melalui ujian klinikal dan diluluskan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Setiap satunya diperakui berkesan dan selamat digunakan. Malah persepsi hanya vaksin tertentu sahaja yang berkualiti perlu dihapuskan. Jika tidak, sasaran untuk mencapai imunisasi kelompok bagi memerangi virus maut ini semakin sukar. Kalau kita bayangkan kita dalam suasana perang, jadi kita teragak-agak, kita nak tunggu sampai kita ada senjata yang paling kuat sekali baru kita nak keluar menyerang musuh. Sedangkan musuh kita tu adalah musuh yang tak pernah berhenti mencari jalan untuk menyerang kita. Dalam pada kita menunggu tu, rupa-rupanya musuh ni berjaya mengepung dan mencari jalan untuk memusnahkan kubu kita. Keadaan ini membenarkan virus ni terus menular tanpa henti dan akan menghasilkan varian baru. Varian baru ni pula akan ada keupayaan untuk mengatasi imuniti oleh vaksin yang terdahulu. Sikap memilih jenis vaksin COVID-19 yang mahu diambil akan menyebabkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan bekalan, seterusnya melambatkan imunisasi kelompok. Vaksin yang kurang mendapat sambutan akan rosak sekiranya tidak digunakan, akhirnya merugikan negara. Mengenai kesan sampingan pula, Dr. Safia menyatakan setiap vaksin memiliki kesan sampingan tersendiri. Justeru orang ramai tidak perlu bimbang kerana simptom kesan sampingan telah dikenal pasti dan pakar perubatan bersedia memberikan rawatan. Apa yang diinginkan oleh setiap rakyat Malaysia adalah kehidupan mereka kembali normal dan semua sektor ekonomi negara kembali pulih. Walaupun kita mempunyai hak untuk menolak pengambilan vaksin, tetapi sedarkah kita sebenarnya sedang membahayakan diri, keluarga dan negara termasuk barisan hadapan? Kena COVID lagi bahaya kot dari nak tolak vaksin semua ni. So better ambil dia punya vaksin lah. Tak kisahlah, jangan pilih-pilih. Kita jangan mendengar perkataan yang tak baik. Ini untuk kita semua. Apa yang kita buat sekarang ni untuk kebaikan kita semua. Sebab penyakit ni bahaya seluruh dunia. Jadi kita dengan izin Allah, kita berusaha dan menjaga kebersihan. InsyaAllah kita akan terjauh dari penyakit yang bahaya ini. Bagi saya, vaksin mana-mana pun benda tu bukan the problem lah. The main issue is kita punya kesihatan lah. Itu yang penting. So, apa-apa vaksin, ambil je. Saya rasa kita kena yakin dengan apa yang dah dikaji oleh researcher semua. Jadi saya rasa semua sama je. Kita jangan memilih. Lebih baik kita divaksin. Bila dah dapat suntikan ni, Acik rasa tak ada apa-apa masalah lah. Tak ada kata macam yang ada pernah orang cakap menakut-nakutkan kan. Tak ada apa masalah. Alhamdulillah. Kita janganlah percaya sangat cakap orang kan. Kita cuba. Kita jaga diri kita. Meskipun suntikan vaksin bukan penghalang bagi penularan jangkitan COVID-19, tetapi rekod Kementerian Kesihatan menunjukkan ia dapat menghalang gejala yang lebih teruk. Buktinya, petugas kesihatan yang sudah divaksin tidak mengalami gejala yang teruk berbanding individu yang belum divaksin. Mereka datang kebanyakan dengan simptom, ya. Kebanyakan yang kes-kes yang pada healthcare worker yang dijangkiti COVID bersimptom. Dan simptom mereka tidak tinggi, tidak teruk berbanding mereka yang tidak menerima vaksinasi, ya. Kerana perlindungan telah diberikan kepada mereka sama ada dos pertama atau dos kedua. Ayuh jadi masyarakat bertanggungjawab. Keengganan menerima vaksin adalah sikap tidak bertanggungjawab yang bakal menafikan hak masyarakat untuk bebas daripada penyakit berbahaya seperti COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin.
dekat masa dulu. Info on Wheels adalah inisiatif Jabatan Penerangan dalam mempelbagaikan kaedah penyampaian maklumat melalui hebahan unit bergerak sebagai medium perantara dalam memberi penerangan berhubung isu nasional dan semasa dalam usaha mengekang berita tidak benar. Bagi menyuntik kesedaran masyarakat tentang bahaya wabak COVID-19, Jabatan Penerangan turun padang dengan melaksanakan program Info on Wheels bagi menerangkan pentingnya mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP. Program Info on Wheels akan dijalankan dari semasa ke semasa dalam tempoh 14 hari, terutamanya di kawasan perumahan dan kampung. Jabatan Penerangan mendapati Info on Wheels dapat membantu kerana berjaya menarik perhatian orang ramai. Dengan menggunakan pelbagai bahasa dan dialek sesebuah negeri, Info on Wheels dapat mendekati rakyat dengan cara yang tersendiri dan bersahaja. Patuh SOP, daftar vaksin. Yang dah kena panggil nama, dah apa tunggu lagi? Pergilah ambil vaksin. Kita ikhtiar je lah. Doa, moga segala wabak ni akan berakhir. Rindu now awal, nak sembang dekat-dekat masa dulu-dulu. Ingat, kita bukanlah kain yang boleh teras. Bukanlah kapur yang jatuh lalu hancur. Siapa kita ni? Kita orang Melaka. Kita siapa? Kita orang Melaka. Pesanan ini dibuat oleh Cikgu Amir Johan Pidato Kenegaraan Negeri Melaka 2021 bersama Jabatan Penerangan Negeri Melaka. Program ini sangat membantu orang ramai sehingga mereka menghentikan apa sahaja yang mereka lakukan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh pelontar pengumuman tersebut. Kes COVID-19 ni yang sudah disahkan NIDAP pun sudah yang amat banyak. Sekarang kalau awak kabarkan positif, kau tak faham. NIDAP kau faham kan? Sudah ramai berbenar NIDAPnya. Penyakit ni mudah benar berjangkit. Benda ni aram nampak. Bukan ropek demam pelentung. Bukan ropek kayap je. Dia tak nampak. Tapi ia amat bahaya. Ia amat bisa kalau udah ngidapnya. Ada duduklah rumah. Usahlah ke sana kemari tak tentu hala. Usah biut bebenar. Keluar kulu kayu. Mengkalau udah tak ada hal ni apa lempap. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan meneruskan inisiatif Info on Wheels ini untuk menyebarkan maklumat mengenai wabak COVID-19 semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Ini ditegaskan oleh Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin, iaitu 8,146 program Info on Wheels telah dilaksanakan di 40,822 lokasi di seluruh negara sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Program ini diteruskan termasuk di zon hijau supaya orang ramai terus mengambil langkah pencegahan seperti menjaga jarak sosial dan menjaga kebersihan diri walaupun jumlah kes yang dilaporkan turun ataupun naik. Kita guna pakai nama hebahan unit bergerak, ada kemudian bermula daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 1.0, kita telah melaksanakan program Info on Wheels seluruh negara dalam usaha mendekati rakyat untuk memasarkan dasar-dasar kerajaan, terutama perintah-perintah kawalan pergerakan dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Disebabkan beberapa sektor ekonomi berkeperluan beroperasi semasa PKP ini, adalah penting bagi Info on Wheels untuk terus memberi peringatan kepada masyarakat. Selain Jabatan Penerangan, beberapa pihak seperti polis, tentera dan pihak berkuasa tempatan turut membantu dalam menjayakan Info on Wheels ini.
Unit ini bergerak ke kawasan tumpuan seperti premis perniagaan, perumahan, kampung, penempatan orang asli serta lokasi tumpuan masyarakat termasuk pasar awam. Mereka membuat hebahan 3 kali sehari iaitu pada sebelah pagi, tengah hari dan petang dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin. எதிர்த்து போராட 15 ஜூன் முதல் 28 ஜூன் வரை இந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் காலத்தை நீட்டிக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. Pelbagai kaedah digunakan agensi kerajaan dalam menyebar luas pematuhan masyarakat terhadap penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jabatan Penerangan Negeri Perak tidak ketinggalan terlibat membantu usaha kerajaan memerangi wabak COVID-19 melalui program Info on Wheels mereka. Uniknya, mereka mengguna pakai bahasa atau dialek asli negeri itu untuk menarik perhatian masyarakat. Seawal jam 9 pagi, unit bergerak Japin daerah Perak Tengah turun padang melaksanakan program Info on Wheels dengan memasuki kawasan kampung dan perumahan semata-mata untuk menitipkan pesanan kepada orang awam. Masyarakat senang pun ada orang faham. Mana yang tua-tua tu fahamlah, senang. Elok opini pun ni lagi elok. Cara mudah. Orang senang faham. Walaupun benda tu macam lawak kan, tapi dia faham. Dan ini secara tak langsung memudahkan orang-orang lama yang mungkin agak sukar untuk memahami bahasa-bahasa Melayu yang moden tapi menggunakan dialek yang seharian digunakan, ianya memberi kesan yang cukup baik. Lengkap dengan pembesar suara, hebahan dalam dialek tempatan akan berkumandang. Ayatnya mudah dan lebih dekat dengan masyarakat setempat. Pendekatan bahasa tempatan ini sebagai satu kita lihat in situ program. Maknanya kita mendekati rakyat selaras dengan keperluan. Maknanya bahasa tempatan itu keperluan tempatan agar mudah faham dan pendengar merasa seronok apabila mendengar bahasa tempatan yang akhirnya mereka lebih faham dan mengikuti hebahan dalam program-program Jabatan Penerangan melalui program-program IOW. Selain dialek asli Perak, hebahan turut dilakukan dalam bahasa Tamil, Mandarin dan orang asal untuk menarik perhatian masyarakat agar lebih memahami apa yang cuba disampaikan.